Assalamualaikum, saya Adnan bin Nawawi mewakili Grup 6 dan saya akan membentangkan slide yang bertajuk Lost World of Tambun. Lost World of Tambun merupakan taman tema dan hotel di Sunway City Ipoh, yakni daerah Kinta, Perak, Malaysia. Ia diuruskan oleh Sunway. Taman seluas 40 ekar itu dibuka pada 11 November 2004 dan dirasmikan oleh Sultan Azlan Shah. Lost World of Tambun ialah destinasi pengembaraan keluarga yang sangat hebat dan meriah. Ia serba lengkap dengan hutan tropika yang subur, mata air yang panas mula jadi, ciri batu kapur yang menakjubkan berusia 400 juta tahun dan 7 taman tarikan yang menakjubkan menjadikan destinasi siang dan malam kepada para pelancong untuk dilawati tidak kira peringkat umur. Bagi jenis pasaran pula, Sunway Lost World of Tambun ialah oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana beberapa perusahaan mengendali suatu industri dan menetapkan harga lebih tinggi daripada biasanya jika ada lebih banyak persaingan. Sunway Lost World of Tambun menjalankan perniagaan pelancongan iaitu taman tema dan hotel. Terdapat beberapa perniagaan taman tema yang dijalankan di Malaysia, iaitu 20 taman tema dan kurang daripada 10 firma yang menyediakan hotel atau resort di dalam taman tema tersebut. Antaranya ialah syarikat taman tema besar seperti Sunway Lagoon, Legoland dan Genting World Resort. Dalam bilangan firma pula, terdapat beberapa syarikat menguasai banyak industri menyebabkan ia berkuasa untuk mengawal harga dalam industri dan menawarkan barangan dan perkhidmatan yang sama iaitu taman tema dan hotel. Bilangan firma yang terhad kerana kos untuk membina taman tema adalah mahal, maka bilangan pemain dalam industri ini terhad. Persaingan terhad ini membolehkan setiap firma beroperasi dengan jayanya. Pada kawalan ke atas harga pula, Sunway Lost World of Tambun dalam oligopoli mungkin terlibat dalam menetapkan harga bagi pasaran untuk memaksimalkan keuntungan industri. Oligopoli yang mengejar kepentingan diri, mereka akan menghasilkan kuantiti yang lebih besar daripada monopoli dan mengenakan harga yang lebih tinggi. Perkara sebegini menyalahi di sisi undang-undang. Kepimpinan harga yang berlaku apabila pesaing dominan menetapkan harga industri dan yang lain mengikutinya adalah sejenis pakatan sulit tidak formal yang secara amnya sah. Kepimpinan harga yang berlaku apabila satu syarikat, biasanya pesaing dominan di kalangan beberapa, mendahului dalam menentukan harga, yang lain akan menyusulnya. Sunway Lost World of Tambun sememangnya ada kelainan produk. Ia terdapat pelbagai jenis papan gelongsor. Ia juga dikelilingi oleh keindahan semula jadi hijau yang tidak ada di tempat lain. Sunway Lost World Tambun mempunyai zoom in seperti rusa, zirafah, harimau dan lain-lain. Ia juga mempunyai gua seperti Gua Datuk dan simpan sedikit sejarah dan berlian. Tarikan lain yang terdapat di sini adalah Kid Explorable, Cliff Racer dan sungai buatan terpanjang di Asia, Adventure River yang sepanjang 600 meter. Pada bahagian permintaan firma, Sunway Lost World of Tambun merupakan pasaran oligopolistik. Ini model keluk permintaan terkusuk. Lost World of Tambun menghadapi keluk permintaan yang berubah mengikut harga yang sedia ada. Keluk asal marginal Lost World of Tambun adalah tidak berterusan atau lebih tepatnya tidak boleh dibezakan dan mempunyai jurang pada kekusutan. Bagi harga di atas harga semasa, keluk adalah agak anjal. Dalam halangan kemasukan atau dalam bahasa Inggerisnya entry to barrier ialah wujudnya campur tangan kerajaan dalam menentukan harga barangan awam dalam negara yang dikehendaki oleh semua pengguna dan dianggap boleh dilaksanakan serta boleh memanfaatkan kedua-dua pengeluar dan pengguna seperti tarif ke atas barangan import dan ekspor, cukai yang dikenakan ke atas kadar sewa hotel dan syarikat pelancongan, harga tiket ditentukan oleh kerajaan. Terdapat dua jenis faktor halangan kemasukan. Yang pertama adalah perbezaan produk dan jenama dan yang kedua adalah skala ekonomi. Perbezaan produk dan jenama. Lost World of Tambun telah lama beroperasi, namun begitu tempat ini kurang popular atau mendapat sambutan khususnya pelancong dari luar negara. Pelbagai promosi telah dijalankan seperti layanan istimewa kepada pengguna, keunikan Lost World of Tambun dan harga yang berpatutan. Pada mulanya, Lost World of Tambun mengalami kerugian pada awal perniagaan kerana tiada jaminan kejayaan syarikat mereka dan mengambil masa yang agak lama untuk mencapai keputusan seperti sekarang. Pada skala ekonomi, penurunan kos menghasilkan satu unit produk disebabkan peningkatan dalam bilangan produk yang dihasilkan setiap tempoh.
Jika pengeluaran boleh menghasilkan kos yang paling cekap, ia dipanggil skala cekap minimum, iaitu MES. Jika lost work of Tambun mempunyai skala ekonomi di bawah MES dan mahu beroperasi, maka lost work of Tambun mesti mempunyai alasan kukuh untuk menjual produknya pada harga yang lebih tinggi. Bagaimanapun, lost work of Tambun ialah sebuah syarikat besar dan bukan di bawah MES. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.